wujud. Sebab apabila ancaman tu, bahaya tu sudah tidak ada, maka kepentingan kita bagi orang Cina untuk DAP, bagi orang Melayu untuk UMNO, keperluan tu sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang ni, DAP tidak lagi mengancam orang Melayu. Dan orang Melayu tidak lagi ancam orang Cina. So, bila dilihat orang Cina tidak lagi menghadapi ancaman dan orang Melayu juga tidak lagi menghadapi ancaman, maka the need, keperluan tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. DAP marah sangat dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini kerana Dr. Mahathir berkata Malaysia ni ialah tanah Melayu. Sebab apa marah? Yang Mahathir kata Malaysia tanah Melayu, bukan ke Malaysia ni tanah Melayu? Ingat tak dulu Malaysia dipanggil Federated Malay States dan Straits Settlement. Straits Settlement ialah Penang, Melaka dan Singapura. Federated Malay States ialah negeri-negeri yang bersultan. Dan kemudian tahun 1909, Unfederated Malay States telah ditubuhkan untuk 4 negeri utara, Perlis, Kedah, Terengganu, Kelantan, dan kemudian Johor volunteer untuk join Unfederated Malay States. So 5 negeri Unfederated Malay States, 4 negeri Federated Malay States dan 3 negeri Straits Settlements. Federated Malay States dan Unfederated Malay States sudah satu pengakuan bahawasanya selain daripada 3 negeri yang under direct boleh dikatakan British rule, yang lagi 9 negeri ni di bawah pemerintahan sultan-sultan. Tapi British menjadi penasihat, advisor kepada sultan, menasihat sultan di dalam perkara-perkara tertentu, tapi negeri itu masih di bawah pemerintahan sultan dan beberapa negeri mengguna syariah, undang-undang syariah. Kecuali kalau perkara-perkara tertentu macam keselamatan negeri dan sebagainya, di mana British campur tangan dengan menghantar polis ataupun tentera. Itu saja. This has been the way. Sehingga tubuhnya the Federation of Malaya, yang dipanggil di dalam bahasa Malaysia tahun 48 Persekutuan Tanah Melayu. Federation of Malaya tu diterjemah dalam bahasa Malaysia kepada Persekutuan Tanah Melayu. Dan sampai tahun berapa masih guna misalan Keretapi Tanah Melayu, KTM, Keretapi Tanah Melayu. So, Tanah Melayu ni diakui semenjak zaman British lagi, dan mereka menghormati konsep bahawasanya Malaysia atau British Malaya sebelum tu asal usulnya tanah Melayu. Dan sebab itu dinamakan Malaysia, the land of the Malays. Macam Australia, Austria dan banyak-banyak ya tu, di mana the land of whoever lah, ya. So di sini Malaysia is the land of the Malays. So diakui sampai hari ni. Walaupun kita tidak panggil sekarang ni Malaysia ni masih Persekutuan Tanah Melayu, tapi asal dia Persekutuan Tanah Melayu. Federation of Malaya menjadi Federation of Malaysia. So untuk nak menafikan yang Malaysia ni asal usulnya Tanah Melayu, dan nak marah dengan Mahathir sangat-sangat kerana Mahathir kata asal usul Malaysia ialah Tanah Melayu, ini melampau sangatlah DAP. Saya rasa walaupun dia DAP sampai hari ini tidak menghormati konsep yang
the religion of Malaya or the religion of Malaysia is Islam. Walaupun mereka tidak guna istilah Islam is the official religion, cuma dia kata the religion of the federation is Islam. Dan DAP masih insist sampai hari ni yang Malaysia ni negara sekular. Malaysia is not negara sekular. Tidak. Walaupun kita tidak panggil Malaysia ni the Islamic Sultanate of Malaysia ataupun the Islamic Republic of Malaysia. Kita hanya panggil Federation of Malaysia. Sama macam the United States of America. So sini United States of Malaysia yang kita panggil Federation. Tapi Islam is the religion of the Federation. Tertulis di dalam perlembagaan Malaysia, the Federal Constitution of Malaysia. Dan ini bermaksudnya walaupun dia tidak panggil the Islamic Sultanate of Malaysia, we are not a secular. We are not a republic and we are not a secular country. So sampai bila DAP ni nak mempertikaikan bahawasanya agama resmi atau agama persekutuan ialah Islam dan Malaysia bukan negara sekular. Dan asal usul Malaysia ialah Malaysia ni ialah tanah Melayu. So, apa yang Mahathir cakap tu is not wrong. So, kalau kata Mahathir ni racist lah, menimbulkan isu perkauman, no. Kita kena akui bahawasanya tanah Melayu ni wujud. Walaupun kita tidak lagi memanggilnya Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu, tetapi kita panggil Federation of Malaysia. Sama macam England. Kita tak boleh nafi the religion of the United Kingdom is Christianity, the Church of England. Apabila raja ataupun the king atau queen angkat sumpah, dia masih kena melalui gereja, iaitu Kristian, agama Kristian. Dan England ni asal usul ialah tanah the British. Bermaknanya to be British, asalnya is Briton. So Briton tu is the early British. Dan sampai hari ni, sebab kita ada the British, the Welsh, the Scottish and the Irish, mereka bergabung 4 negeri. The Federation, satu Federation, tapi kita panggil United Kingdom. Sama macam United States. Dan kita ada Federation of Malaya. Jangan nafilah sejarah. Memang asal-usul England ialah orang kulit putih, asal-usul Malaysia ialah orang Melayu. And marah dengan Mahathir, kutuk Mahathir kerana Mahathir kata Malaysia ni asalnya ialah tanah Melayu is I think a bit too much lah, sebab ini menafikan sejarah dan menafikan hakikat bahawasanya memang negara Malaysia ni negara orang Melayu. Walaupun hari ini kita ada berbilang kaum dan berbilang agama, tapi Melayu dan agama Islam is the origins of the land of the Malays or Malaysia. Siege mentality ialah satu weapon yang sangat powerful di dalam mainan politik. Adolf Hitler mendapat sokongan padu dari rakyat Jerman oleh kerana Germany dilihat di dalam satu keadaan bahaya dan musuh orang Jerman mengancam dan nak nyayakan Germany. Dan Adolf Hitler dilihat sebagai pembela yang akan menentang musuh Germany dan akan mempertahankan maruah dan hak orang Jerman. Siege mentality ialah persepsi, tapi ianya memberi persepsi bahawasanya perlu satu jaguh, a champion
of the community or the race ataupun negara tersebut untuk mempertahankan negara itu daripada dihancurkan atau diserang oleh musuh-musuh. Oleh kerana itulah UMNO kuat. Oleh kerana DAP dilihat sebagai musuh orang Melayu, musuh agama Islam dan musuh raja-raja Melayu. Oleh kerana DAP nak adakan Malaysia. DAP berhasrat nak tukar Malaysia menjadi republik tanpa pemerintahan raja-raja Melayu. Dan DAP juga memperjuangkan sistem sekular dan bukan sistem teologi ataupun sistem Islam. Jadi dengan persepsi tersebut, perlulah seorang jagoh, seorang champion yang mempertahankan hak orang Melayu, keistimewaan orang Melayu, agama Islam, raja-raja Melayu dari diserang dan dihapuskan oleh musuh. DAP pula mendapat sokongan padu dari rakyat Cina sebab orang Melayu dilihat sebagai terlampau Islamik. Orang Melayu nak mengislamkan Malaysia dan dengan mengislamkan Malaysia, orang bukan Islam akan dinafi hak. Dan orang Melayu ni nak keutamaan, special privileges. Di mana orang Melayu ni rakyat kelas 1, orang bukan Melayu rakyat kelas 2, second class citizen. Jadi ancaman orang Melayu terhadap orang bukan Melayu ataupun orang Islam terhadap orang bukan Islam membuat orang bukan Melayu, orang Cina keutamaan dan juga orang India menyokong DAP. Oleh kerana DAP ialah jagoh, the champion yang akan mempertahankan orang bukan Islam, orang bukan Melayu dari ancaman UMNO. Dan UMNO ialah champion kepada orang Melayu, ketuanan Melayu, keistimewaan orang Melayu, raja-raja Melayu dan juga agama Islam. So bila orang Cina atau orang bukan Melayu merasa ada musuh dan mereka perlu satu parti untuk mempertahankan mereka, memelihara mereka dari ancaman musuh, dan orang Melayu juga berpendapat melihat bahawasanya orang bukan Melayu bahaya dan musuh kepada orang bukan Melayu, termasuk agama Islam dan macam-macam lagi. Maka orang Melayu akan sokong UMNO dan orang bukan Melayu akan sokong DAP. Sebab ini bukan saja politik, ini keselamatan masyarakat tersebut. Orang Melayu punya keselamatan diancam, orang bukan Melayu punya keselamatan juga diancam. Dan musuh Cina ialah UMNO, musuh Melayu ialah DAP. Ini gambaran, ini persepsi yang mereka dapat. Jadi DAP terus kuat. UMNO juga terus kuat. DAP kuat kerana DAP ini memelihara orang Cina, orang India dan semua agama bukan Islam. Dan orang UMNO pula juga memelihara dan mempertahankan orang Melayu dan Islam. So it works very well. Orang Melayu menghadapi siege mentality, orang bukan Melayu juga menghadapi siege mentality. So we need a protector untuk protect kita atau memelihara kita terhadap musuh kita. Banyak musuh. Orang Melayu musuh dia Cina, orang Cina musuh dia Melayu. Jadi apabila persepsi itu, gambaran itu diberi, maka kekuatan UMNO dan kekuatan DAP kedua-dua. Maknanya UMNO kuat oleh kerana DAP, DAP juga kuat oleh kerana UMNO. DAP dan UMNO ni they live off each other. Tanpa ada DAP, UMNO tidak wujud. Tanpa ada UMNO, DAP juga tidak wujud. Sebab apabila ancaman tu, bahaya tu sudah tidak ada, maka
kepentingan kita bagi orang Cina untuk DAP, bagi orang Melayu untuk UMNO, keperluan tu sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang ni, DAP tidak lagi mengancam orang Melayu. Dan orang Melayu tidak lagi ancam orang Cina. So, bila dilihat orang Cina tidak lagi menghadapi ancaman dan orang Melayu juga tidak lagi menghadapi ancaman, maka the need, keperluan orang Cina untuk DAP, keperluan orang Melayu untuk UMNO sudah kurang. Tidak ada lagi. DAP dengan UMNO sudah berkawan. Cina dengan Melayu sudah tidak lagi mengancam satu sama lain. The Malays are not under threat from DAP and the Chinese are not under threat from UMNO anymore. UMNO and DAP are friends, partners, rakan di dalam satu kerajaan. So ini melemahkan DAP. Sebab orang Cina tak nampak dah kepentingan DAP untuk mempertahankan hak orang Cina apabila UMNO sudah tidak lagi bahaya. UMNO sudah duduk dalam kerajaan. Orang Melayu juga, penyokong UMNO sudah tidak nampak DAP ini bahaya kepada orang Melayu. DAP ini tidak mengancam orang Melayu dah. Jadi keperluan orang Melayu untuk UMNO pun sudah kurang. So dengan DAP dan UMNO ni sudah kawan baik, dengan DAP dan UMNO ni menjadi rakan dalam kerajaan, maka keperluan DAP dan keperluan UMNO bagi orang Cina dan orang India ni sudah tidak ada. Dan sama juga apabila UMNO ni tidak lagi membangkitkan ancaman Cina, ancaman DAP terhadap Melayu, maka sebab apa kita perlu UMNO dah? Apabila sekarang bahaya atau ancaman tu sudah tidak ada lagi. So, mungkin DAP dan UMNO tak sedar. Dengan mereka berkawan baik, dengan tidak lagi membangkitkan ancaman DAP terhadap orang Melayu atau ancaman UMNO terhadap orang Cina, maka keperluan untuk UMNO dan DAP bagi masyarakat masing-masing sudah menjadi kurang. So, the deal between UMNO dan DAP, persahabatan di antara UMNO dengan DAP, secara tak langsung melemahkan dua-dua parti tersebut.